أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 19, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', atas orang yang berpegang dengan pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, pegangan yang diada-adakan, yang tiada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada dihukumkan dengan kufurnya, kufur orang yang mubtadi'. Mana contoh orang yang mubtadi'? Orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah ni. Seperti Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah, yakni Mu'tazilah Qadariyah, yang menyatakan, yang menyata di sini yang beriktikad. Kalau sebut yang mengatakan, yang berkata, ini bukan cerita bab perkataan, ini cerita bab pegangan. Yang mengatakan, bukan menyatakan, mengatakan. Mana yang kata, yang berkata, sama makna tu. Yang mengatakan. Rumi aja tulis gitu tau. Yang mengatakan, yang berkata lah, yang berkata. Yang mengatakan, kata di sini yang beriktikad bahawa hamba itu, hamba Allah, manusia hamba Allah, jin hamba Allah, malaikah hamba Allah. Hamba itu menjadikan perbuatan dirinya diri hamba. Hamba yang menjadikan perbuatan diri hamba, hamba yang menjadikan perbuatannya sendiri. Hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Apa perbuatan diri hamba? Apa perbuatan diri hamba? Dah tak? Apa perbuatan kita? Apa perbuatan kita? Apa perbuatan kita? Oh, tidur perbuatan kita. Sekarang ni tak tidur ni bukan perbuatan kita. Kenapa tiba-tiba tidur perbuatan kita? Celek ni. Bangun ni. Mari surat iman ni. Tidur tak tidur. Semalam tidur. Perbuatan kita tidur. Allah tadi ingat lagi. Kemengatu. Ingat tidur. Apa bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Apa perbuatan diri hamba? Nak cerita pun payah. Sebab apa? Ni lah. Ni. Hak sedang dengar ni, hak sedang tengok ni,
hak sedang duduk ni, hak sedang diam ni, itulah perbuatan diri hamba. Ke siapa duduk bukan perbuatan kita duduk Ke dah sedar mari duduk sini ni? Berat dah ni tak sedar ni. Selek-selek klik dia. Kenapa duduk di surau iman? Tak sedar. Inilah ni yang sedang berlaku di kita ni. Perbuatan diri kita lah. Bangun, duduk, berjalan. Ni perbuatan kita ni. Melihat, mendengar, mencatat. Perbuatan kita. Banyak di kita ni lah. Hak yang kita lakukan ni. Siapa yang menjadikan? Hamba menjadikan perbuatan dirinya. Manusia buat sendiri perbuatan gerak diam dia, bangun duduk dia tu. Tak. Kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan dirinya, siapa yang menjadikan pula? Kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan gerak diam ni, kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan bangun duduk ni, menjadikan perbuatan mencatat ni, dan kalau bukan hamba yang menjadikan, hamba menjadikan perbuatan dirinya. Nanti ni hak ulama lepas ni. Gerak diam kita, perbuatan kita ni, di ingatan hati kita, memanglah kita yang buat. Di percakapan kita pun, memang kita kata kita yang bangun duduk, yang bergerak, yang diam. Tetapi di i'tikad kitanya, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dak ni. Beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri, dengan bahawa bukan Allah yang menjadikan. Ni. Ini i'tikad orang yang mubtadi'. Orang yang beriktikad dengan i'tikad yang bid'ah. Dia panggil bid'ah i'tiqadiyah, dia panggil. Dia panggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Yang biasa duduk sebut-sebutnya, duduk balah tu lah. Bulan maulud, bid'ah sambut maulud. Tu. Ada kematian, baca talqin, bid'ah baca talqin. Kemudian berhimpun pula di rumah arwah, bertahlil, bid'ah bertahlil. Lepas semayang, sama-sama ramai-ramai berwirid. Sama-sama ramai-ramai berdoa, bid'ah, dia kata. Ini bicara furu' agama sahaja. Cabang agama bukan i'tikad. Ini kita bicara i'tikad. Kita bicara pegangan. Kalau saya contoh tadi itu bab furu' agama, bab cabang agama. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang menyatakan sunat. Yang kata bid'ah pun, yang kata bid'ah, hukumnya apa? Bid'ah bukan hukum. Hukumnya apa? Hukum ni ada 5. Wajib, sunat, harum, haram, makruh. Jadi sambut maulud biar awal dahululah, bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Sekarang ni apa hukum orang sambut maulud? Bid'ah, apa hukum? Ada ni. Haram? Berdosa? Tak berani nak kata pula. Siapa nak kata haram, dosa besar, masuk neraka. Ini sebut bid'ah. Bid'ah memang kita tahu dah bid'ah. Dah bid'ah jangan buatlah. Itu bid'ah yang dalalah. Ada bid'ah yang hasanah. Kalau sambut maulud, buat program ceramah cerita sejarah Nabi,
ceramah cerita perjuangan Nabi, tu dah apa? Dah itu orang sambut mauludnya. Apa dia laginya? Ni ambil kek, belah kek, sambut maulud Nabi. Hai, kau rokmu. Siapa ambil kek? Kada Sulaiman. Beli kek satu besar, belah kek untuk sambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Oh, ni sasau sungguhlah manusia ni. Oh, kata karuk maruk, pening kepala semua. Sakit jiwa orang panggil. Itu terpulanglah. Hak kata bid'ah, Nabi tak buat. Apa hukum? Hak nak buat pun, apa hukum? Sunat. Gitu je. Hak tak mau buat pun, apa hukum? Tak buat, ni nak kata haram. Setakat bid'ah, tahulah bid'ah, apa hukum? Sampai masanya buat juga, tukar nama lain. Ni manusia ni. Dah, ni kita bicara ni apa? Bid'ah i'tiqadiyah. Ni. Ni hak bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Hak tadi tu sambut maulud. Tak mau buat sudah, hak buat pun kata sunat je. Bid'ah ni tak dihukumkan kufur atas pandangan muktamad. Satu pandangan, i'tiqadnya tidak sah, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni hak bid'ah ni. Tapi golongan yang mudah-mudah membid'ahkan amalan umat Islam, inilah pegangan mereka. Inilah pegangan mereka. Mu'tazilah, Qadariyah. Ini pegangan mereka. Dia membid'ahkan amalan orang Islam. Sebenarnya mereka beriktikad dengan iktikad yang bid'ah, iktikad yang sesat. Mereka mudah-mudah mensyirikkan umat Islam yang lain. Mereka lah yang berpegang dengan i'tikad yang mensyirikkan Allah pada perbuatan ini. Ni, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang tersebut dah melepaskan. Kam muttasil pada af'al. Mereka yang berpegang dengan i'tikad yang bid'ah, yang sesat, mereka inilah lah yang mensyirikkan Allah pada af'al, pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Sebab itulah puak-puak ni mereka sangat anti dengan sifat 20. Sebab kalau kita mengaji sifat 20, ini di antara pembicaraan dalam kitab sifat 20. Cerita bab mukhalafah. Mereka anti juga sebab mereka berpegang Allah ni seperti makhluk juga. Pergi kepada wahdaniyah pula, wahdaniyah pada af'al. Mereka anti sifat 20. Sebab apa? Sebab mereka tidak berpegang keesaan Allah pada af'al. Sebaliknya mereka berpegang dengan i'tikad yang mensyirikkan Allah pada af'al. Ni kita tengok molek ni. Dalam kitab ni ambil molek. Pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah. Ni pergi pada Mu'tazilah, Qadariyah. Dalam kitab kita dahulu bicara dah hak Mu'tazilah, Qadariyah ni. Jangan lupa. Di muka surat 12. Surat 12. Baris yang ke-6 daripada atas. Kemudian sambungannya di muka surat 13. Yang kita bicara tadi di muka surat 13. Surat 13 bagi atas sekali tu kita baca tadi. Surat 13 bagi atas sekali. Ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawa hamba. Ni. Hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Kita bicara tadi, kita baca tadi. Seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Rekah je lah. Rekah. Nak lengkap. Musurat 13. Bagi atas sekali tu. Itu lengkap. Ketiga, Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu, hamba ni manusia, jin dan malaikat, menjadikan segala perbuatan dirinya. Mana? Yang ikhtiyari.
menjadikan perbuatan dirinya dari hamba ni dengan kudrah. Kudrah mana? Yang dijadikan dia akan kudrah oleh Allah pada dirinya, diri hamba. Pada dirinya, diri hamba. Dia contohkan baru tu, diri tu da, ya, ra, betul tak? Tak ada ya lepas ra tau. Pak cik tak ada ya lepas ra. Lepas tu nak baca mana? Pada dirnya, gitu. Tak, saya baca dahulu, saya tak perbetulkan. Sebab saya baca kitab saya tak akan lama. Dirinya. Contohkan baru, da, ya, ra. Lepas tu, dirnya. Apa dia dir? Tak dir. Kenapa dir? Tak ada ubunyi seorang. Pandai baca orang kita ni. Beki dah tu. Beki dah. Tambah dah. Dirinya. Tengok tu. Bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Tadi lah gerak, diam, bangun, duduk. Perbuatan diri hamba ni, daripada bangun sampai ke tidur, memanglah hamba melakukan perbuatan dirinya. Gerak, diam tu lah. Yang ikhtiari, bukan itirari. Menjadi segala perbuatan diri dengan kudrah. Kudrah hadisah, kudrah yang baharu, yang dijadikan dia akan kudrah oleh Allah pada dirinya. Ni. Adapun kalau hamba menjadikan perbuatan dirinya semata-mata hamba, tidak berkait dengan kudrah yang Allah jadikan pada diri hamba, itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Itu pegangan yang kafir ijma' ulama. Itu kafir ijma' ulama. Hamba yang menjadikan perbuatan dirinya semata-mata, tidak ada kaitan dengan kudrah yang Allah letak pada diri hamba. Itu munfasil pada perbuatan. Itu kafir ijma' ulama. Mana kita? Jadi pembicaraan ni panjang sedikit lah. Minggu lepas bicara dah. Sebab Mu'tazilah Qadariyah ni memang banyaklah orang berpegang seumpama ni sekarang. Allah letak dah ni upaya pada hamba. Upaya tu dia berperanang pula. Satu laginya, Allah letak dah kandungan pada obat. Kandungan tu yang menyembuhkan. Allah letak dah kandungan pada nasi. Kandungan tu yang mengenyangkan. Allah letak dah kandungan pada air. Kandungan tu yang menghilangkan dahaga. Tu bicara lain juga. Bicara lain tu. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah yang kita bicara sekarang. Itu pun saya akan bicara juga. Sebab sama saja. Sama saja. Itu pegangan yang bid'ah, berpegang bukan hamba lah tu. Sesuatu menjadikan dengan sendiri, dengan kuah yang Allah letak pada sesuatu. Tapi itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Tapi sama-sama pegangan yang bid'ah. Sama-sama pegangan yang bid'ah. Tapi bukan Mu'tazilah Qadariyah. Sebab nama dia Mu'tazilah Qadariyah. Qadar, kudrah. Sama-sama masdar. Qadar, kudrah. Apa dia qadar? Hamba menjadikan perbuatan dirinya dengan qadar, dengan kudrah yang Allah bubuh di tubuh hamba. Itu Qadariyah. Hak tadinya bukan hamba dah lah. Ini pergi pada sesuatu yang lebih luas. Pergi pada sesuatu yang lebih luas. Pada ni hamba, manusia, jin, malaikat. Satu lagi ni lebih luas sedikit lah. Cuma biasanya sesuatu ni, contoh kita, Allah jadikan tajam di pisau. Atau kuah pada sesuatu iaitu pisau. Allah jadikan panah di api. Atau kuah yang Allah jadikan pada sesuatu daripada api. Itu contoh kita lah. Pisau, api. Tapi sama je. Contoh tadi obat, nasi, air. Samalah.
Jadi pada sesuatu ni Allah jadikan kuat. Allah tidak jadikan kosong. Allah tidak jadikan kosong. Faham tak ni? Di pisau Allah jadikan tajam. Di api Allah jadikan panas. Di obat Allah jadikan kandungan-kandungan yang berbeza. Di nasi Allah jadikan kandungan yang boleh mengenyangkan. Di air Allah jadikan kandungan yang boleh menghilangkan dahaga. Ini lagi luas ni. Ada ni, sesuatu ni lagi luas. Allah letak kuah pada sesuatu. Sampai masa sesuatulah yang menjadikan perbuatan tu sendiri dengan kuah tu. Tapi bukan Allah yang menjadikan. Itu kita akan bicara pula tu. Tapi tu sama juga tu. Tu pegangan yang bid'ah juga, yang khilaf pada kafir. Dan hal ni pun banyak dipegangi juga sekarang ni. Kata-kata kena amati molek lah. Kena amati molek. Ada ni. Jadi hak ni kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Hak tadi kuah yang Allah jadikan pada sesuatu. Namanya lain. Tapi Mu'tazilah kedua-dua hukumnya sama. Kam muttasi pada perbuatan. Kam muttasi pada perbuatan. Ingat dah awak bicara wahdaniyah pada af'al dahulu. Wahdaniyah pada af'al keluar dua makna. Mustahil pula berbilang pada af'al keluar dua makna. Dahulu wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan, dia keluar dua makna. Wahdaniyah pada af'al. Sebaliknya mustahil berbilang pada af'al. Berbilang pada af'al yang mustahil ni dipanggil mensyirikkan Allah pada af'al, keluar dua makna juga. Satunya kam muttasi pada af'al yang khilaf pada kafir. Satunya kam munfasi pada af'al yang kapi ijma' ulama. Ada ni. Jadi sekarang ni kam muttasi pada af'al ni. Hamba menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Kam muttasil. Pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan jadikan pada pisau. Kam muttasil. Api menghanguskan dengan panas yang Tuhan jadikan di api. Kam munfasih, hamba menjadikan perbuatan dirinya semata-mata, tak ada kaitan dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Itu kapi ijma' ulama. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Allah jadikan di pisau, tidak ada. Itu pun tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Pisau semata-mata yang memutuskan, api semata-mata menghanguskan. Itu pun sama. Kamun fasi pada perbuatan, kapi ijma' ulama. Dia hakam muttasi ni dia bekerjasama. Kalau munfasi ni, hak ni dia berasingan. Dia muttasi ni Allah letak kudrah pada hamba. Hamba tu makhluk. Kudrah pada hamba makhluk. Kemudian kudrah tu yang menjadikan perbuatan diri hamba. Jadi perbuatan Allah separuh letak kudrah pada hamba. Kemudian kudrah pada hamba lah yang buat pula. Jadi Allah separuh, makhluk separuh. Faham tak? Allah setengah letak kudrah pada hamba. Hamba makhluk. Kudrah pun makhluk. Tiba-tiba kudrah pada hamba ni menjadikan perbuatan dirinya, diri hamba tu sendiri. Jadi bukan lagi perbuatan Allah. Maknanya perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Dipanggil apa? Berhubung. Ataupun dipanggil bekerjasama, ataupun dipanggil bersyarikat, atau dipanggil kam muttasil pada af'al. Pada apa? Berhubung, bekerjasama, separuh.
Adakah keesaan pada perbuatan? Tidaklah. Kalau keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Memang Allah yang menjadikan kudrah pada hamba. Tapi kudrah makhluk. Walaupun ada kudrah pada hamba, gerak dia hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dah itu? Sekarang Allah jadikan kudrah pada hamba. Kudrah tu makhluk Allah. Ni. Kekuatan tenaga ni makhluk Allah. Tiba-tiba kekuatan di hamba ni yang menjadikan perbuatan hamba sendiri. Jadi keesaan pada perbuatan begitu. Berbilang yang perbuat. Allah perbuat, letak kudrah pada hamba. Kemudian kudrah tu yang berperanan pula, bukan lagi perbuatan Allah. Maknanya sudah berbilang pada perbuatan. Tetapi bukan perbuatan makhluk semata-mata. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Arti mereka muttasil. Ini khilaf pada kapan kita bicara ni. Hak munfasih, dia tak ada kaitan dengan kudrah, jadi tidak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah. Hamba semata-mata menjadikan perbuatan dirinya. Tidak berkait dengan Allah letak kudrah tenaga pada hamba, tak berkait. Mana tak berkait dengan kudrah Allah Ta'ala lah. Ini hak munfasih. Kenapa munfasih? Berasingan. Perbuatan Allah, buat siang, buat malam, buat benda besar-besar. Perbuatan hamba, hamba semata-mata yang buat. Tak berkait dengan Allah letak kudrah pada hamba. Itu munfasih. Itu kafir ijma' ulama'. Faham itu? Berbeza tak? Sama juga dengan bicara sesuatu tadi. Sesuatu akan saya bicara lah nanti. Hukam mutasinya Allah letak tajam pada pisau. Letak panah pada api. Setakat tu je perbuatan Allah. Yang memutuskan tajam yang ini makhluk Allah. Tajam yang ada di mata pisau tu bukan makhluk. Makhluk tu yang memutuskan, bukan Allah. Tapi tajam makhluk tu Allah yang jadikan. Lepas tu panggil makhluk Allah. Sebab tajam tu Allah yang jadikan. Jadi tajam tu makhluk Allah. Allah jadikan. Tapi Allah jadikan tajam saja. Lepas tu tajam makhluk tu yang memutuskan. Ini panggil mutasil ni. Ini hak pegangan bid'ah. Yang khilaf pada kafir. Hak munfasih macam mana? Pisau semata-mata memutuskan. Tak ada kaitan dengan kudrah Allah menjadikan tajam di pisau, tak ada kaitan. Allah kerja dia dah. Allah kerja dia buat siang, buat malam. Hak pisau ni, tajam pisau ke, putus pisau ke, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Pisau semata-mata memutuskan. Ini kan munfasil. Ini kafir ijma' ulama'. Ini bicara pegangan. Ini bicara pegangan. Kalau kita duduk bercakap tu tak ada salah apa pun. Kalau kita duduk bercakap tak ada salah apa pun. Oh, hari ni gagah molek, boleh buat kerja contohnya. Oh, tu cakap sebab tak ada salah. Allah pisah tajam molek, senang buat kerja. Lepas tajam molek senang buat kerja. Sebab apa? Sebab pisah tajam molek. Itu hanya cakap asbab. Cakap asbab sahaja. Cakap asbab bukan bab pegangan. Cakap asbab. Asbab zahir gitulah. Bila pisau tajam, maka mudahlah kita nak buat kerja apa-apa. Ada mudah nak buat kerja apa-apa. Sebab apa? Sebab pisau tajam. Pada ni. Sebab pisau tajam. Jadi kalau pisau tupu, nak buat kerja ke mana? Apa ada tupu? Mana kita sebut apa? Tupu gelenyeh. Kau panggil apa? Bukan panggil tupu gelenyeh. Tupu gelenyeh. Apa ada ni? Kau panggil mana?
Panggil tupu sangat-sangat. Kau panggil tupu apa? Mana tupu sangat-sangat? Mana apa? Tupu gelenyeh. Jadi bila pisah tupu, nak kerja macam mana? Bila pisah tu tajam, maka kita pun katalah, Allah mudahnya buat kerja. Pandai sungguh tukang asah. Badi asah pisah ni kalau tak pandai, tak kena jadi tajam. Kalau tak pandai, ke mana? Ke asah pisah ni boleh gesek gitu je? Pandai ni asah pisah faham tak? Ambil batu, serak gitu je. Dia ada skill dia juga. Ke mana? Orang muda tak tahu. Orang tua. Mana orang tua? Ambil batu tu, serak tajam. Jadi kita pun cakap lah, Allah tukang asah pisah ni pandai sungguhlah. Mudah nak buat kerja. Sebab apa? Pisah tajam molek. Tak ada apa. Waktu hanya cakap asbab. Sekarang ni kita bicara pegangan. Kerana kita bicara pegangan. Kita ada tenaga dah ni. Itu hanya bercakap asbab. Yang kita bicara sekarang pegangan. Memang Mu'tazilah ni berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Contoh yang satu laginya, pisau memutuskan sendiri, bukan Allah memutuskan, dengan tajam yang Allah jadikan di mata pisau. Itu sama je tu. Itu pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Tidak dihukumkan kafir di sini atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan menghukumkan kafir. Sebab faham-fahamlah sekarang ni makhluk yang menjadikan perbuatan sendiri ialah hamba, makhluk. Kudrah yang Allah jadikan pada hamba, jangan lupa makhluk. Tiba-tiba makhluk menjadikan perbuatannya sendiri. Tu berat pun orang noh. Satu pandangan, kalau kata tidak dihukumkan kafir macam kita Faridah ni, mereka takkan terima. Tak kafir apa lagi? Tak ada dah perbuatan Allah di bumi ni. Tak ada. Di manusia Allah letak kudrah. Di jin Allah letak kudrah. Di malaikat Allah letak kudrah. Contoh tadi pisau, Allah jadikan tajam. Di api Allah jadikan panas. Di obat Allah jadikan kandungan apa-apa pun. Di nasi dan air Allah jadikan kandungan apa-apa pun. Lepas tu yang berlaku sepanjang masa ni, mana perbuatan Allah? Tak ada. Ni kita sekarang ni. Gerak diam. Tak ada dah perbuatan Allah. Sebab Allah letak dah kudrah pada tubuh kita. Dah. Tak kafir lagi gitu. Ni atas pandangan hak kata kafir. Kalau kata aircon jadi sejuk, sebab Allah letak kuah di aircon. Kalau kata matahari panasnya lah, Allah letak kuah di matahari. Kita apa lagi? Jadi saat berlaku sejuk, bukan perbuatan Allah, perbuatan aircon. Sebab Allah letak dah di aircon tu benda yang boleh menyejukkan. Jadi mana perbuatan Allah? Tak ada. Ada kafir lagi. Itu atas pandangan tak betul. Tapi mereka tak akan terima. Contoh dalam kitab ni, tidak dihukumkan kafir. Sebab mensyirikkan Allah pada af'al. Allah tu bercanggah jelas-jelas dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan sekalian. Mana? Bertenaga hamba, Allah jadikan. Ni kudrah dia hamba, Allah jadikan. Gerak dia hamba, Allah jadikan. Ni bahawa Allah jadikan sekalian. Ada ni. Tajam di pisau, Allah yang jadikan. Saah putuh, Allah yang jadikan. Panas di api, Allah yang jadikan. Saah hangus, Allah yang jadikan. Itulah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itulah rukun kenang sekalian qada dan qada. Sekalian qada dan qada.
Apa qada? Perbuatan Allah sekaliannya. Tapi kalau kudrah dia hamba yang menjadikan, tajam di pisau memutuskan sendiri, panah di api menghanguskan sendiri, tak ada lah sekalian qada dan qada. Tak ada lah. Bukan sekalian perbuatan Allah. Perbuatan Allah, hak perbuatan Allah sungguhnya tak berkait dengan makhluk, anulah hak berjalannya planet ke apa, tu perbuatan Allah. Tak berkongsi dengan perbuatan hamba. Hak berlaku di bumi ni. Hak berlaku di bumi ni. Hak berlaku di bumi ni, mana ada perbuatan Allah. Allah letak dah kudrah pada hamba, hamba sendiri dah. Ada ni. Oh ni jelas-jelas bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan berlandas pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat baik, inilah pegangan yang banyak dipegangi sekarang. Hak tak hukum kafir ni. Tapi ada sampai tahap bukan ni dah. Hak kafir ijma', hak kan munfasi pada af'al. Hak kan munfasi pada af'al. Hamba semata-mata yang menjadikan. Gerak dia ni hamba semata-mata. Tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah letak kudrah, ada tak ada kaitan. Hamba memang bertenaga sebab memang daripada dulu sihat hamba ni. Jaga kesihatan, jaga makan minum, memang hamba ni bertenaga. Hamba sendiri yang menggerak diamkan tubuh hamba. Tak ada kaitan dengan kudrah ke Allah jadikan pada tubuh hamba. Itu kafir ijma' ulama'. Ini bukan bicara sini. Pisau semata-mata yang memutuskan. Api semata-mata yang menghanguskan. Tak ada berkait dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah nu besar-besar nu. Setakat putuh. Perbuatan pisau semata-mata. Setakat hangus. Perbuatan api semata-mata. Sembuh. Perbuatan obat semata-mata. Kenyang. Perbuatan nasi semata-mata. Hilang dahaga. Perbuatan air semata-mata. Tak berkait dengan Allah jadikan apa-apa di sesuatu tu. Waktu kafir ijma' ulama'. Secara tabi'ah dia panggil, secara semula jadi. Hak pembicaraan ni di muka surat di muka surat 9 dahulu. Di muka surat 9. Mutalaah tau. Kena mutalaah ni. Kena buat garisan molek. Garisan molek. Muka 9 bagi atas sekali tu. Maka barang siapa i'tikadkan. I'tikad ni bercakap tak ada salah. I'tikad ni bukan rasa. I'tikad. Ingat baik, i'tikad berpegang. Bahawa sesuatu. Sesuatu. Umpama pisau, umpama api, umpama obat, nasi, air, obat, ceritalah. Banyaklah contoh sesuatu tu. Memberi bekah. Dengan ilah. Ilah ni turut. Sekali jalan. Atau dengan tabi'ah, yakni dengan zatnya, dengan diri sesuatu tu. Dengan diri pisau lah yang memutuskan. Dengan diri api yang menghanguskan. Tengok. Maka tiada khilaf pada kupunya. Ini kafir ijma' ulama'. Imam tidak sah, semayang tidak sah, bertaubah kemudian, semayang puasa haji, semayang puasa zakat haji, kena qada kembali. Makna pisau memutuskan dengan zat, dengan diri pisau memutuskan. Api menghanguskan dengan zat, dengan diri api yang menghanguskan. Obat menyembuhkan dengan diri, dengan zat obat yang menyembuhkan. Pandai ni. Hak ni tiada khilaf pada kufurnya. Hak illah, illah lain pula. Bila bergeraknya tangan, bergeraknya cincin, gerak cincin bukan perbuatan Allah. Hanya turut tangan yang bergerak tu. Cincin bergerak turut tangan. Itu kafir ijma' ulama'. Sekarang ni tubuh kita ni kan diam. Barang tubuh kita akan diam. Faham tak ni? Kalau tubuh kita diam, tudung kita bergerak-gerak, baju kita bergerak-gerak,
Hok tu bangun lari dah lah. Ada hantu dah tu. Dok lah. Tuan duduk diam je. Lepas tu tudung bergerak-bergerak. Kopiah terakak. Apa ni? Ha? Pakai lari dah. Dia terjun dok tangga lah depan dia. Jadi apabila duduk diam, di tubuh kita barang pun diam. Kita bangun je, barang tu pun naik sama dengan tubuh kita. Kita pun bergerak, barang tubuh kita pun bergerak. Siapa yang mendiamkan barang tubuh kita? Siapa yang menggerakkan barang tubuh kita? Kodok nah. Ada. Semata-mata turut tubuh. Tak ada kaitan kudrah dan iradah Allah. Tapi ijma' ulama. Dan barang siapa i'tikad bahawasanya itu sesuatu. Dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya sesuatu lah. Sesuatu tadilah pisau, api, obat, nasi, air, sesuatu. Memberi bekas dengan kuah. Qaf waw ta. Lepas waw tak ada alif dah. Alif tu kena buat bulat. Tak ada. Alif tu tak ada. Qaf waw ta sahaja. Kuah. Kuah ni apa? Kekuatan. Saya dulu lagi sebutlah. Tapi kesian pula. Tapi orang dah ingat dah. Orang dah ingat dah apa. Kelakor. Tapi orang yang ni dia masih lagi ikut. Kalau saya sebut dia komen lagi. Kuah di komen. Kuah halia. Allah kata kuah halia mana pula. Tapi lagi dia komen kat gitu. Orang Terengganu kita tak silap. Orang kalau berang ke mana Allah. Dia ingat dah orang tahu kita lah. Orang kalau berang tak silap. Kuah halia kunyit. Metang-metang lah dia suri rumah. Duk dapur sebut kuah lengkuas tau. Kita panggil kuah lengkuas. Dia kata sungguh ke dia buat kelakor tak tahulah. Kuah. Qaf waw ta marbutah. Lepas waw tak ada alif. Tu ada alif, tak ada alif. Kuah. Apa kuah? Ketajaman di pisau, kepanasan di api tu kuah. Kuah di obat, kuah di nasi, gitulah kuah nah. Dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya tu sesuatu memberi bekah dengan kuah yang jadi akan dilakukan oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu barang siapa i'tikad bahawasanya memberi bekah dengan kuah yang dijadikan akan dilakukan oleh Allah Ta'ala, fasik, mana berdosa besar, lagi mau bertadek, pegang bid'ah, dan pada kupunya itu khilaf, dan yang rojehnya, yang kuat dalilnya, ketiadaan kupu. Gitu. Ni kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan. Tengok kat depan. Dan setengah daripada ini sama dengan hak kuah ni. Sama dengan hak kuah ni. Orang yang i'tikadkan bahawa hamba ini memberi bekah dengan pada perbuatan hamba dengan kudrah. Tengok ni. Sama dengan hak tadi, hak surat 13 tadi. Sama surat 13 tadi. Sama surat 13. Dan setengah daripada ini yang seperti hak kuah tadi juga, orang yang i'tikadkan bahawa hamba ini memberi bekah pada perbuatan hamba dengan kudrah yang dijadikan akan diakan kudrah oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba. Sama juga. Khilaf, pegangan ni pegangan yang fasik, dosa besar. Pegangan yang bid'ah, yang pada hukumnya khilaf. Yang rajih yang kau dalil kata tidak pupus. Hak kudrah ni lah Mu'tazilah Qadariyah. Hak kuah tu mazhab Tabaiyin dia panggil, mazhab lain. Mu'tazilah Tabaiyin. Pisau secara tabi'ah, secara semula jadi memutuskan dengan tajam yang Allah letak di mata pisau. Api secara tabi'ah, secara semula jadi menghanguskan dengan panas yang Tuhan jadikan pada api. Ini kuah dia panggil. Ini pegangan yang fasik, dosa besar,
lagi mubtadi'. Warna kita. Jadi hak musyak 13 tu, hak tu lah panggil Mu'tazilah Qadariyah. Dia bicara musyak 12 tu berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari. Perbuatan hamba yang ikhtiari ni faham tak? Perbuatan hamba yang ikhtiari. Mana apa ikhtiari? Hamba memilih. Tak? Kita memilih tak? Kita memilih untuk duduk, untuk gerak, untuk diam. Itu perbuatan ikhtiari. Satu lagi dipanggil perbuatan ittirari. Ittirar dipanggil. Perbuatan yang terjadi dengan tanpa pilihan. Mana contoh? Kita terjatuh. Kita tidak memilih. Kita tersepak. Kita tidak memilih. Kita terlatah. Kita tidak memilih. Kita terbatu. Kita tidak memilih. Ada ni? Bila berlaku satu-satu perkara, jadi terketok-ketok ketakutan. Kita tidak memilih. Ada kita tidak memilih. Itu panggil ittirar. Hak tu memang perbuatan Allah semata-mata. Mu'tazilah pun berpegang perbuatan Allah. Ahli Sunnah pun berpegang perbuatan Allah. Itu sama dia. Tak ada perbuatan hamba. Hak ikhtiari ni, hak banyak ni, hak berlaku di kita ni. Daripada bangun tidur sampai ketika tidur malam. Yang berlaku di kita ni ada perbuatan ikhtiari. Ikhtiari ni lah. Hak Qadir kata, hamba yang buat sendiri. Bukan Allah. Kita Ahli Sunnah, perbuatan ikhtiari ni, hamba memilih pada zahir. Batin hakikinya balik pada qada dan qada, perbuatan Allah Taala. Gitu. Ini hak wahdaniyah pada af'al. Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang kita pilih, pilih duduk, pilih bangun, pilih gerak, pilih diam, pilih mendengar, pilih melihat, pilih mencatat. Kita memilih pada zahir, tetapi hakikatnya itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, itu perbuatan hamba sendiri. Sebab Allah letak dah kudrah pada diri hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Yang fasik dosa-dosa, lagi mubtadi' pegang yang bid'ah. Sebab dia musyak 12 tu kan, dia pergi kepada segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Ni nak berlaku dia kita memilih belaka ni. Berlaku padanya 3 mazhab. Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu i'tikad bahawanya tiada bagi hamba pada perbuatan akhir itu melainkan usaha jua. Usaha pada zahir je. Maka tiada dikeras akan dia kepada perbuatan. Bukan hamba ni dikerasi. Hamba yang memilih. Tapi hamba yang berusaha, tapi tetap perbuatan Allah hakikinya. Adapun yang kedua tu mazhab Jabariyah. Hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Allah semata-mata. Hakikinya betul. Tapi pegangan ni bercanggah dengan Al-Quran yang banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ni lah Mu'tazilah Qadariyah. Hamba memilih dan berusaha sendiri dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Kita boleh beza dah tu Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah tu. 3 ni kita kena beza molek. Dan kita bukan hanya tahu akidah Ahli Sunnah dalam bab ikhtiar usaha, kita kena jelas juga Jabariyahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana. Ni surat 12 dengan surat 13. Ini bab ikhtiar usaha ni. Surat 12 dengan 13 ni. Tapi dalam kitab Faridah kita memang comel sangat-sangat. Comel sangat-sangat. Mana terkadang berulang dah. Masalah Mu'tazilah Qadariyah tadi, surat 9 cerita dah. Tapi dia sebutlah nama Mu'tazilah Qadariyah. Disebut orang yang i'tikadkan bahawa hamba itu bekas pada perbuatannya
Dengan kudrat dijadikan oleh Allah padanya 9. Dia sebut Qadariyah. Itulah Qadariyah. Lepas tu pergi pada itu usaha Musa 13. Cerita pula Qadariyah. Ni hak terakhir ni. Cerita pula Qadariyah. Kita kitab Faridah ni pula kitab pusingan yang kedua. Pusingan kedua ni tak ada tepat butungnya. Kitab yang sama ulang semula. Tak payah beli kitab utung lah. Kalau kitab lain kena keluar duit pula. Berutung. Kitab yang sama. Part lain tak ada lagi ulang kitab yang sama. Sinilah ulang part yang kitab yang sama. Sebab kitab Faridah ni Allah lah. Tak boleh nak tinggal kitab Faridah. Apa dia lengkap. Mana kalau kita nak bicara dengan masalah sekarang, kitab Faridah lah hok comel ni. Jadi sayang nak tinggal tu. Contoh kitab Al-Misbahul Munir yang saya mengajar di Masjid Krista hok semalam tu. Dia bicara dan sifat iradah umpama hok Musa 9 tadi. 9 tu kan bicara sifat iradah tu kan. 9 tu bicara 8 9 kan bicara sifat iradah. Ni pegangan yang kapi, pegangan ahli sunnah ni ada belakang surat surat 8 di bawah, surat 9 separuh ke surat tu comel. Tapi pembicaraan tak ada dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dia tak ada bicara. Tak panjang bicara lah. Jadi nak comel memang dalam kitab Faridah ni juga. Kalau tukar kok Faridah jadi Pati Faridah. Gitu je lah. Gitu je. Tak tahulah kita ni habis Faridah ni Faridah pula. Jadi Faridah belaka lah kita ni. Muslimat kita panggil Faridah belaka dah. Apa-apa nama dia Faridah? 3 kali kita Faridah. Pergi kelas tu Faridah belaka lah nama. Dah lah 2 kali je. Yang 3 tu tekilah guna-guna pun. Sebab apa? Dia punya pembicaraan tu lengkap. Pembicaraan tu lengkap. Tapi ingat baik ni, ini bicara i'tikad. Ini saya sebut berulang kali. Saya sentiasa peringat. Siapa-siapa yang mengajar, bicara bab i'tikad, rasa, ingat, hadir, menjiwai di hati. Putih lah. Jadi. Tu bukan. Kita bukan bicara rasa. Kita bicara i'tikad. Rasa tu zauq. Itu maqam aulia. Kita tak bicara bab maqam di sini. Dia campur aduk. Kerana kita banyak pasien tu. Di KL pun banyak pasien tu. Campur aduk. Dan ada yang dianggap sebagai tuan guru. Yang dikatakan ada pondok. Tajuknya i'tikad Ahlussunnah Jamaah. Sepenuhnya rasa. Tak rasa. Nampak kita Allah jadikan. Tak rasa. Hidup kita Allah jadikan. Bukan apa. Tak rasa dengar ni Allah jadikan. Tak ada makrifah dipanggil. Allah kata. Sebab tu kata nak ngaji ni kita guru mursyid. Dia suruh ngaji guru mursyid. Tapi dia bukan guru mursyid. Dia sesak aja gitu. Tapi orang yang sama saya pernah terdengar dahulu. Bukan salah pondok. Memang duduk pondok. Dia kata selepas daripada saya, dia kata dia pergi kelas kat luar. Dia orang budak pondok ni biasalah. Budak pondok ni dia taklah serik dia mengaji di pondok. Budak pondok ni dia hari minggu ke malam-malam ke dia ada cikgu kat luar. Itu biasa je lah duduk pondok. Lepas tu duduk pondok ni orang ada mutu, ada apa semua. Bukan nak ke mana-mana pun. Mereka nak pergi belajar kelas-kelas di luar. Nak pergi belajar kelas-kelas di luar. Lepas tu perlu pada kenderaan. Jadi dia kata, dia mengaji pondok, dia kata, tak jumpa lagi tauhid yang sebenar. Dia kata, dia mengaji di luar, boleh jumpa tauhid yang sebenar. Tauhid mana? Tauhid rasa. Ini sesak Dan saya peringat. Saya ada tengok baru ni tajuk akidah Ahlussunnah Jamaah. Dia kalau tengok komen tu ada juga yang ikut kelas saya. Tapi dak istiqamah lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada.
Oh, dia pun komen, bagus, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Seorang aja. Oh, komen. Tak apalah, kamu semua wali, saya ni orang awam. Saya tak boleh rasa gitu. Ada orang komen. Ada seorang komen. Dia kata, kamu semua tak apalah, kamu semua boleh rasa Allah sebab kamu wali. Saya bukan wali. Saya tak rasa Allah, saya berpegang sahaja. Ada seorang. Seorang tu je lah. Tapi tak ada orang balas apa pun ke dia. Tak ada orang serang ke dia, tak ada. Tak ada. Hak lain, alhamdulillah, inilah. Apa? Rasa, dia suruh rasa. Tu karuk-maruk. Tapi dia sebut dah dulu. Dia bukan dalam pondok. Dia jumpa luar pondok. Dalam pondok ni dia panggil tauhid teori sahaja. Masa lagi syirik kupur dengan Allah. Tauhid di akal ni. Bukan dirasa. Tak. Tauhid di i'tiqad. Bukan dirasa. Rasa tu maqam awliya. Dia panggil tauhid zauq, dia panggil. Tauhid syuhud, itu awliya. Kita bicara tauhid i'tiqadiyun. I'tiqad bukan rasa, bukan pandang. Bayangkan sampai tahap ni hak di tuan guru kan ni. Sebab dia kata barulah dia jumpa tauhid yang sebenar. Tauhid sebenarnya sahabat, dia kata. Tauhid sahabat tu tauhid maqam baqa. Tinggi daripada maqam aulia lagi. Oh ni baru tauhid sahabat, dia kata. Allah kata sesak sungguhlah. Dia baru jumpa, tapi bukan dalam pondok. Dia jumpa luar pondok. Dia petang balik dia belajar tauhid yang sebenar di luar pondok. Tauhid macam tauhid sahabat. Nak tauhid sahabat, dia kata. Tauhid sahabat apa? Tauhid aulia biasa pun tak sapa kita ni. Tauhid sahabat. Tauhid sahabat tu tauhid maqam baqa. Tauhid aulia ni tauhid maqam fana. Itu bicara bab Allah. Itu bicara bab maqam, bukan bicara bab syariat. Orang memasuk. Ni yang dituan guru kan ni. Ni merosokkan ni. Memasuk. Apakah bahan yang paling utama memasuk? Dia kata garam. Garam. Macam mana? Boleh tak memasak kalau garam tak ada? Habis. Boleh tak? Hak lain lengkap. Hak lain lengkap. Garam je tak ada. Boleh jadi. Singgang tak pakai garam tau. Singgang pakai garam tau. Pakai. Minta maaf, saya tak pandai buat singgang. Minta maaf. Saya duduk pondok, buat singgang sekali. Duduk pondok buat singgang sekali, jadi. Belajar ngemuk di rumah. Buat jadi sekali. Yang kedua tak jadi dah. Waktu alah dah buat. Yang pertama je jadi. Yang kedua tak jadi. Lepas tu, tak ada lah. Kau ikan kering gitu je. Lepas tu bawa sambar. Lagi pondok, buat sambar. Buat sambar tu kan, sambar ikan tu lah. Sambar. Sapa ke, ko'uf. Ko'uf apa? Ko'uf apa? Tengik dah rasanya apa? Ko'uf dah, mana? Ko'uf apa lagi? Lama ni panggil apa? Bukan panggil ko'uf. Tengik. Faham tau? Tengik tak tengik pun makan sampai kelicin jugalah. Tidak. Takkan makan nasi saja. Tu kadang-kadang gini nete tepi pondok orang. Itulah tu nasib baik boleh makan di pondok dia. Gitu je lah. Dah tak pandai nak buat. Nak buat sekali kasingan jadi. Yang kedua tak jadi. Tak ada bakat. Tak ada bakat. Lepas tu kenapa tak bergarangnya? Gula garang tak tahu. Singgang garang, gula bergarang, apa benda lagi? Benda apa? Goreng ikan bergarang juga tahu. Masak air warna gula. Tu nak tanya. Dia kata ni orang ceramah ni, orang ngajar ni, dia kata tunggu kan. Garam. Kita pun memasak. Kita rasa garam itulah yang menjadikan masakan kita sesedap rasa. Kita rasa garam itulah yang menjadikan masakan kita sesedap rasa. Syirik kafir dengan Allah Ta'ala. Bukan yang mesedapkan rasa garam buat. Allah buat. Allah. Anda kata karut marut Karut marut sungguh lah. Tengok ni. Memang dirasa hati Allah mujur kot jumpa garang. Kalau tak ada garang kena cari garang. Allah garang tak ada nak masuk macam mana tu. Cakap sebab rasa di hati garang lah.
bubuh garam secukupnya, bubuh gula secukupnya, barulah jadi sedap. Jadi sedap kenapa? Kerana garam, kerana gula. Rasa makhluk yang menjadikan sedap. Syirik akan Allah. Nak cerita apa ni? Digi ceramah pula tuan-tuan. Tuan-tuan belaka tu syirik je kalau nak kira. Ambil dia tohok tanah. Tunggu apa gitu? Karut-marut ni. Punah dia bawa. Kena rasa, kena ingat. Kena rasa, kena ingat. Kita naik kenderaan. Ini rakaman lama lah saya dengar. Kita naik kenderaan. Naik kereta sedap. Naik kereta biasa. Rasa beza tak? Naik kereta mewah lah. Dia contoh Mercedes. Naik kereta biasa ni kacir. Kacir. Dia contoh Mercedes dengan kacir. Kan perasaan kita. Rasa kita macam mana? Kita bawa rasa macam mana kalau Mercedes? Kalau kacir kita bawa rasa macam mana? Kalau Mercedes ni kalau laju macam mana? Kalau kacir ni kalau laju gak kacir lah. Menampak lah dia ni dah laju dah kacir kan. Tu hak melompat tu kacir ke apa tu? Kacir tau. Kancir dah hak melompat tu. Madam kacir kan? Kalau ada kecemasan, kalau break, Mercedes macam mana rasa? Kalau kancir macam mana rasa? Kalau Mercedes rasa tak penat. Kalau kancir rasa penat. Mercedes kacir yang jadi sedap ke, penat ke, tak penat ke. Syirik akan Allah. Sebab Allah yang menjadikan, bukan Mercedes, bukan kacir. Ini memang karut marut sungguh lah. Kalau kita jalan highway kan, pada jalan highway ni kita akan lancor je kan, tak penat badan. Kalau jalan kampung kan, berik, lepas tu selekor, berik, lepas tu selekor, kita akan mudah penat. Tapi kalau highway, terus je. Pandai ni, kurang penat. Highway, kurang penat. Jalan kampung, jadi penat. Rasa highway yang menjadikan kita sedap, jalan kampung yang menjadikan kita penat. Syirik kafir dengan Allah. Jadi banyak lagi lah. Banyak lagi hak-hak mengajar gini. Karut marut lah. Saya biasa sebut hak diajar tu. Hak iklan TV tu, iklan Milo tu. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Kan? Minum Milo. Ada lagi iklan tu sekarang? Ada. Tak sungguh masa budak-budak nak main bola, minum Milo dulu. Ikut ke iklan tu dah kita nak main bola kan? Minum Milo dulu. Nak main bola. Tapi dah tak pandai juga walaupun minum Milo pun. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Dia kata pun terbatal agama dia, terkeluar iman dia, kafir. Kenapa dia nak ajar gitu? Kenapa iklan Milo? Iklan apa pun sama je tau. Kalau kata sabung, sabung berkilat habis. Power. Kalau minyak pelincir tu kan dia nampak kat iklan tu kan, enjin tu, laju tu. Minyak tu minyak selendar tu lah, minyak enjin tu. Tengok. Minyak comel ni kan tunjukkan power. Kafir belaka lah, dia seorang je dok kafir. Ni karut marut. Ingat baik, pegangan saja. Bukan bak rasa ingat, bukan. Ni kita selama duduk ni, duduk gini ni, memang kita yang buat. Rasa Allah, berpegang Allah. Tapi rasa tak rasa, kita orang awam. Tak ada salah apa pun. Dia ceramah tu tuan tu orang ramai lah kena. Dia seorang je lah tahu isi situnya. Berat. Tapi berjalan gitulah, tak ada. Pihak berkuasa tak ada ambil tindakan apa pun. Dia live. Bukan kelas tertutup. Orang boleh dengar belaka. Live. Tapi kadang-kadang orang tak boleh nak nilai salah tu macam mana. Kita bicara i'tikad sahaja. Kita bukan bicara bab rasa, bab pandang, bab syuhud, bab hadir, bab menjai, bukan. Itu bicara bab basirah, itu bicara bab maqam aulia. Kita bicara bab i'tikad. Habislah. Warna kita ni. Nak baca sekali lagi? Baca sekali lagi dah. Nak baca sekali lagi. Lepas tu muka surat 12, 13 tadi, muka 8, 9 tadi tu, balik tengoklah. Situ syamil dah. Hak khilaf pada kapi, hak kapi ijma' ulama. Khilaf pada kapi, imannya sah ataupun tidak sah. Tapi kalau iman sah pun dosa besar. Kalau kapi ijma' ulama, mana ulama tauhid mengatakan kapi belaka.
Pegang yang kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Kalau bukan akidah yang seumpama tu. Jadi itulah sekali lagi lah. Dan tiada dihukumkan atas orang mubtadi' dengan kufur seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya, yakni dengan kudrah yang Allah jadikan pada dirinya. Wallahu a'lam. Oh, ni soalan Terengganu ni. Siapa tuang dia ni? Yang bubuh ji tu apalah. Habis dah buat peng je. Gana cara hak sesuai kita nak ajak orang tua kita pergi kuliah. Memanglah orang tua saya ada masalah nak gerak. Tapi kalau ajak jalan lah. Jalan mana? Orang sebut jalan gitu. Jalan ni kan benda tak baik kan. Perempuan jalan. Ni. Tapi kalau nak ajak jalan je ni. Dia bukan ajak jalan kerja jahat ni. Ajak jalan. Tapi kalau ajak jalan, ajak pergi patah, ajak pergi makan, laju je. Sedih tengok duk layang ke drama TV. Nasihat dah. Ajak dah. Sebagai seorang anak, gana saya nak buat ustaz. Biarlah FB faham tak faham tadi lah. Saya baca soalan orang ni. Dok dia. Dia orang tua ni kadang-kadang. Yelah dia mari kelas sekali dengar tu. Kadang-kadang dia tak. Kalau tak ada asas dia tak tahu apa benda ustaz tu mengajar. Apa benda tak faham dia kata. Jadi dia rasa tak sedap lah. Duduk pula ramai-ramai dianya lengah lupuh. Pada lengah lupuh, lengah. Di mana boleh duduk atas latar gitu. Kalau duduk atas latar pula nak berlunjur tak boleh orang ada. Ada ni. Dia tengok drama duduk atas kursi. Duduk atas kursi laginya. Kursi sedap lagi duduk dramanya. Pergi jalan duduk atas kereta. Pergi patah boleh makan angin. Pergi makan. Tak apa nak tolok pergi makan. Gitulah. Lepas tu nak ajak kelas. Gitulah. Anak ni dia level bawah. Dia hanya setakat nasihat ajak gitulah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang tua kita ni payah nak duduk kat orang ramai sebab dia ni tak selesa, kita sediakan rakaman kepada dia. Dia nak tengok kedok tu, kita nak apa? Bukan anak-anak kita pula telinga. Duduk sini. Boleh lah. Takkan orang tua pula telinga, duduk sini mak. Kalau mak tak ngaji molek, hari ni mak tak boleh makan. Itu bukan anak gitu. Dia anak ni label lain. Dia kena lemah lembut. Jangan gunakan perkataan yang menyakiti hati orang tua. Haram. Tua dah. Jahil. Nak mati, belajar tak ambuh. Jangan gitu, tak boleh. Orang tua tu tak mau belajar ke, tak mau semayang ke. Allah pun nimpal dia sikit, tak mau semayang. Pergi jalan boleh. Nak masuk neraka ke mau? Tak boleh gitu. Bagi kita anak. Kalau kita mak ayah dengan anak, lain. Kita ni dengan mak ayah, dia kena jaga. Tapi kalau kita ulang-ulang nasihat, dia terasa hati, tu tak salah kita. Terasa hatilah adikmu tu, ayat kau abang-abang. Duk nasihat kamu kita macam kita budak-budak. Dia terasa hati sebab sentiasa nasihat, tu tak salah kita. Tak salah kita tu. Dia beritahu ke abang-abang, ke contohlah adikmu wak mok ni macam budak-budak. Nasihat. Terasa hati mok. Tu tak salah kita. Adikmu terasa hati mok, dia mau ke mok macam mok budak-budak. Tu salah kita. Kalau dia nasihat, mak ni macam budak-budak, nasihat dengan cara lembut. Dia kata macam budak-budak. Tu kita nasihat je. Tapi adikmu nasihat ke mak, dia marah ke mak macam marah anak dia buat. Tu salah kita. Dah ni. Kena sabarlah. Kena sabarlah. Nak ajak mai kelas, ajak pergi makan dulu. Balik kelas, ajak pergi patah. Pandai kau tik-tik sikit.
Mak, pergi kelas mak, habis kelas pergi maiding mak. Ini lagi dah. Dah. Dah nak gigi patan nak, kita pergi patan lepas habis kelas. Kita lagi patan tengah hari boleh je cari pak-pak teduh. Bawa makan dalam bekas. No, pergi makan patan. Suka orang tua tu. Ni pergi kelas, balik kelas tu balik rumah. Jadi tak pandai pujuk. Pujuk lah sikit. Gitu je, qada kita gitu je. Itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat baik, kita sebagai anak kena jaga adab percakapan kita dengan mak ayah. Walaupun mak ayah tu tak mau belajar, tak mau semayang, gitulah. Ada orang berhadapan dengan mak ayah tak mau semayang. Pening kepala, tak mau semayang. Semayang juga, sakit lutut sekejap, tak mau semayang. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok. Pening sikit, dok semayang. Sakit lutut sikit, dok semayang. Sakit pinggang sikit, dok semayang. Jadi semayang ikut sedak dia je. Nak kata macam mana? Nasihat je lah. Gitu je. Ada seumpama tu. Dia cerita macam mana ustaz bukan kata, bukan mak ni ayah. Bukan kata ayah saya dok semayang. Tapi semayang celang-celuk dia panggil. Pada celang-celuk. Dia kalau sehat, dia semayang. Kalau dia rasa pening pali, dok semayang. Nak macam mana? Tak ada macam mana lah kata. Kita anak dia, nasihat je lah. Ni yang kedua. Salah ke kalau kita dok wi bila orang minta sedekah? Kita dok wi bila orang minta sedekah. Tu dikira kita sombong ke? Siapa tak embuh kosi rezeki dengan orang? Oh, dia tulis betul-betul ni. Bukan tambuh wi. Tapi kita tak percaya mana. Sebab learning banyak orang hok ambil kesempatan. Ji kena ada lah. Saya lebih selesa derma kat tabung masjid. Tabung masjid. Ada O pula. OR. Tu pasti Terengganu ke? Jadi O tu apa pula? OR. Apa tak ada atau tak ada dah Terengganu. Jadi O pula. Terengganu ada O. Saya lebih selesa derma kat tabung masjid transfer ke akaun hok yakin siapa. Apa pendapat ustaz? Ya ginilah. Orang minta sedekah kita beri tu sunat, bukan wajib. Sunat. Faham tak? Cuma kalau kita tak beri tu kita beradablah sedikit. Jangan kita buat kasar. Dia minta apa-apa kita angkat tangan lah. Tak ada apa-apa. Dia pun dia sudah kalih dah dengan seumpama tu. Dia minta sedekah, kita dahlah hadir macam mana dia dengan Tuhan lah. Cuma kita tak apa nak percaya dah harap mana, dah mari macam-macam sekarang kan, kita pun tak beri. Jadi kita mau beri tak ada apa-apa, kita cuma kena beradab. Mana angkat tangan molek-molek, dia tak marah kita. Pada ni kita biasa tengah makan kan, dia mari bawa nak jual apa-apa, kita tak mau beli, kita angkat tangan. Dia okey je, tengok muka dia. Dia tak ada terasa apa pun. Jangan pula muka ni tak muka lain. Orang nak makan tak senang. Lewat nak kacau orang makan. Jangan gitu. Tu kita menyakiti hati dia. Dosa pula kita. Yelah kadang-kadang kita tengah makan, dibawa, dijual lah. Kadang-kadang memang tak selesa. Kita macam tak selesa lah. Yang kadang-kadang tak selesa capur dengan kita kalau nak beli pun bukan murah-murah juga. RM5, RM10. Hak kita bawanya nampak anak makan banyak ni kena basuh pinggang hari ni, nampak raya ni tak cukup duit ni. Mari nak jual barang pula, tak berani nak belilah. Kalau beli kan, jadi kedai nak kata mana? Nak berhutang dengan tuan kedai. Kalau tuan kedai tu kawan kita dah apa, kena basuh pinggang dapur lah. Duit tak cukup. Jadi tak belilah kitanya sebab kita pun takut tak cukup belanja kita. Maka kena beradab. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Mana kalau kita angkat tangan, minta maaf lah. Dia akan pergi tempat lain pula. Mana walaupun orang ramai orang tak beli, cuba tengok muka dia. Dia tenang je, bagi tahu dah. Ada orang ramai orang tak beli, jarang-jarang orang beli. Tak ada apa tu. Mana kalau orang tak derma, bukan kita wajib sedekah ke dia. Sunat sahaja. Cuma jangan kita menyakiti dia. Jangan menyakiti.
Beri pun sama juga. Beri molek-molek. Jangan menyakiti. Beri sama ke, ambil amu. Muka mung tak ada muka lain mitok. Sama juga tu, haram tu. Beri molek-molek. Tak mau beri, tolak, molek. Tak ada apa-apa. Sebab orang minta sedekah, kita beri sedekah tu hukumnya sunat. Bukan hukumnya wajib. Pada ni. Yelah, kan kata-kata kan ada kan. Hak jual di tepi lain tu tak apa. Hak tu sebab kita duduk dalam kereta, dia pun tak mari tuju kita. Cermin tutup, mana tak ada apa-apa manalah. Faham tak ni? Jadi atas, dia menjual, kita membeli dengan sukarela. Itu jual beli. Ada yang meminta, kita memberi dengan sukarela. Kalau kita tak mau memberi, orang meminta, kita tolak secara bersopan lah, beradab lah. Jangan menyakiti hati orang. Hak sombong ni, dia pandai hina pada orang meminta tu. Dia jebeh tu dah dia, jebeh lah. Muka ning je, tengok muka dia jebeh kawan eh. Dia tonyeh, dia jebeh. Atau orang sombong gitu. Pada tonyeh jebeh buat muka tu lah, muka tonyeh jebeh. Kadang-kadang, dia beri, bukan tak beri, tapi di muka dia tu. Dia beri. Tapi muka dia tu, muka memandang hina akan peminta sedekah. Tu panggil sombong. Bukan tak beri sedekah jadi sombong, tidak. Beri sekalipun. Kadang muka dia tu, dia memandang hina kepada peminta sedekah. Tak apa. Benda ni. Bukan. Sebab, yelah benda ni, kita bukan seorang kadang-kadang. Kita dengan anak-anak kita. Kalau kita tunjuk contoh yang tak baik, kepimpinan mana teladang kan. Jadi punah lah. Mana kena tunjuk molek. Mana ni. Ni kitab Munyatul Musalli, muka surat 29, baris yang pertama daripada atas. Surat 29 baris pertama daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian daripada takbir 7 kali pada rakaat yang pertama, dibaca Fatihah dan surah Sabbihis pada rakaat yang pertama, dan surah Al-Ata pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah. Ini hak semayang sunat 2 hari raya. Jadi rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram, rukun sembahyang, baca doa iftitah sunat, kemudian sunat takbir 7 kali. Masa takbir 7 kali tu sunat angkat tangan sebagaimana angkat tangan pada masa takbiratul ihram. Takbir 7 kali sunat hai'ah, angkat tangan sunat hai'ah, kemudian antara takbir tu diselangi dengan tasbih sunat hai'ah. Pada ni mana kalau di semayang 2 hari raya, dia meninggalkan takbir 7 kali rakaat pertama, dia meninggalkan takbir rakaat kedua, tak ada apa-apalah. Sujud sahwi pun tak ada sebab dia bukan sunat ab'ah, sunat hai'ah jua. Bukan kalau lepas dari takbir yang pertama, baca doa iftitah, terus kepada Fatihah, baru teringat takbir 7 kali yang awak tak buat. Tak ada dah, tak ada nak undur balik dah. Naik rakaat yang kedua, bismillah, Fatihah lalu dah. Takbir 5 kali mana? Allah tak ingat. Tak ada dah. Tak ada nak undur balik dah. Tapi semayang sah je lah, itu sunat hai'ah. Bukan rukun apa sunat ab'ah pun tidak sunat hai'ah sahaja. Kita ni dah, kita semayang gitu dah. Sama-sama. Rakaat pertama main raya takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Habis dia tak takbir 7 kali 5 kali, dia kira macam tak sah semayang. Bukan. Lepas tu orang, dia kata pergi masjid tak semayang raya. Dia kata tak pandai lah, tak ingat takbir 7 kali 5 kali lah. Jangan tinggal semayang raya ni. Hak ni hak paling afdal semayang raya ni. Jangan tinggal. Makruh tinggal semayang raya. Makruh tinggal. Tak pandai tu, tak pandai. Lepas tu khutbah tu sunat bila salat berjemaah. Itu pakai sunat lain pula. Bukan kata semayang raya,
khutbah wajib macam sembahyang Jumaat. Itu lain Jumaat dengan khutbah. Khutbah tu syarat sah Jumaat. Kalau di sembahyang raya berjemaah, ada ni. Berjemaah ni, sembahyang raya berjemaah ni. Yang surah lah kita kata ni surah. Yang tu imam yang sepatutnya baca khutbah, Allah pagi tu dia tak boleh mari kerana uzur sangat-sangat, ulang alik bilik air ke contohnya, Allah dia tak boleh mari. Dah siapa nak baca khutbah ni? Yang kawan tu pergi bilik air ulang alik tu dia tak stabil dah tu, sebab dia baca khutbah tu sampai sekok tekak dah dia berlatih malam. Pagi tu jadi dah stabil dah kehidupan dia. Jadi ulang alik ke bilik air sungguhlah. Ulang alik sungguh kedok ikut dia lah. Contoh. Ada orang dia tak biasa baca khutbah, witek khutbah. Dia tugaskan baca khutbah raya. Sampai raya bukan dia tak mari, dia mari. Tak boleh baca. Habis suara. Dah kamu baca berapa kali? Dah tahu pas tengah malam dia kata dia baca. Allah kamu ni macam ngapa dah. Sampai ke pagi tu tak boleh baca khutbah. Suara serok. Orang lain pula lah kena tukang baca. Orang lain pula tak baca dulu. Sakok-sakok lah dianya. Hok lacur ni tak ada baca khutbah apa? Sebab serok. Oh kata orang tak biasa. Macam mana? Tak ada seorang boleh baca khutbah ni. Sembahyang raya sudah lah berjemaah. Baca khutbah sunat bukan wajib. Bukan macam khutbah Jumaat. Anda ni. Bukan macam khutbah Jumaat. Ni. Sudah sembahyang raya berjemaah, balik lah. Dah khutbah. Uzu. Yang baca khutbah uzu. Dah ingat. Orang kita dia ingat ke macam Jumaat juga. Jadi khutbah tu wajib. Dah. Sunat je. Jadi takbir 7 kali. Maka itu sunat sahaja. Sunat hay'ah. Jadi lepas dia takbir 7 kali rakaat pertama, lepas dia takbir 5 kali rakaat kedua, dibacakan Fatihah dan surah Sabihis pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ata pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah Sabihi dengan Al-Ata. Ini surah yang dipanggil surah yang muayyanah lah. Surah yang diatur, yang ditakyin,kan diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun rakaat pertama baca surah Qaf, rakaat kedua baca Iqtarabatis Sa'ah. Itu pilihan yang kedua lah. Sembahyang raya. Sabih Al-Ata ataupun surah Qaf, surah Iqtarabatis Sa'ah. Dia sabih dengan Al-Ata ni hadis sahih Muslim. Dan ada riwayat kata kuliah kul huwallah paling-paling kurang. Jadi kalau kita semai di rumah lah, kita semai seorang ke berjemaah dengan anak bini kita ke, sabih dengan Al-Ata ni tak berani nak baca. Ada orang dia tak baca sabih dengan Al-Ata. Dia jadi tak berani, tengah tu dia tukar tepak dia kata. Tukar tepak. Sabih dengan Al-Ata kan jangan. Boleh tukar tepak. Masuk surah Sabih, keluar surah lain. Jangan. Dia tak jangan. Ada orang dia tak berani. Tak berani, kuliah kat pertama lepas Fatihah, kalau Allah kat kedua lepas Fatihah. Ni surah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat pula surah Qaf dan juga surah Iqtarabatis Sa'ah. Dua riwayat. Dan ada juga pandangan dibaca surah Wasyamsi pun ada juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya Sabihi dengan Al-Ata. Dia sabih Al-Ata ni banyak kitanya. Sembahyang Jumaat sabih dengan Al-Ata. Isyak malam Jumaat sabih dengan Al-Ata. Ada ni. Sembahyang fardu Jumaat sabihi dengan Al-Ata. Sabih rakaat pertama lepas Fatihah, Al-Ata rakaat kedua lepas Fatihah. Isyak malam Jumaat pun sama juga. Sabih rakaat pertama lepas Fatihah, Al-Ata rakaat kedua lepas Fatihah Isyak. Itu pilihan yang kedua lah. Pilihan pertama Jumaah munafikun lah. Pilihan yang pertama sembahyang Jumaat dan juga sembahyang Isyak malam Jumaat